Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun secara atas talian untuk kita mulakan kuliah yang baru, iaitu berkaitan dengan perbincangan kita tentang kitab Q&A Salat Mudah Lagi Sunnah yang ditulis oleh saya sendiri, dan insya-Allah jika ada kesempatan kita akan habiskan kuliah ini ataupun kita akan habiskan buku ini sebelum kita mula semula dengan kitab yang kita baca sebelum ini, iaitu kitab Bersedia Untuk Mati dan juga kitab penawar ataupun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jiwa. Baik, insya-Allah kita akan tengok kitab ini yang saya tulis ni. Pertama sekali, saya tulis buku ni pada tahun lepas dan alhamdulillah buku ni dapat sambutan yang agak menarik juga, agak baik juga. Cuma oleh kerana perjanjian dengan Karang Kraft yang merupakan penerbit bagi buku ini adalah dia nak cetak hanyalah sebanyak 5,000 saja. Jadi bila dah habis dalam masa beberapa bulan 5,000 tu, dia tak mau cetak lagi, melainkan hanyalah dengan order khas. Jadi sebab itu baru-baru ni saya dan juga Ustaz Hadi Akmal minta supaya kalau siapa-siapa nak tempah lagi buku ni, kita akan cuba untuk buat tempahan yang lain, dan alhamdulillah 1,200 kita berjaya tempah, dan 1,200 tu habis dalam masa berapa hari je lepas dia dicetak. Jadi habis jugalah. Kalau ada pun sikit-sikit kalau tak silap yang ada di Ustaz Hadi Akmal. Jadi alhamdulillah, ia merupakan satu sambutan yang baik, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, yang itu orang nak mengambil manfaat daripada apa yang saya tulis. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Buku ni berbentuk soal jawab buku ni berbentuk soal jawab, iaitu ada soalan dan jawapan. Jom kita akan tengok satu persatu Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita tengok pada muka surat yang kedua tu, soalan dia, bila berlakunya pensyariatan salat dan bagaimanakah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada salat diwajibkan? Jawapan dia, yang pertama sekali, ulama tidak berbeza pendapat mengatakan bahawasanya fardu salat 5 waktu ni bermula daripada subuh sehinggalah salat Isyak, ia merupakan satu salat yang disyariatkan ataupun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra' dan Mi'raj. Pada malam Isra' dan Mi'raj. Baik. Para ulama sepakat bahawa salat menjadi fardu, yakni wajib. Salat menjadi fardu, yakni wajib pada malam Isra' dan Mi'raj. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah kefarduan salat apabila baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, dibawa ke Sidratul Muntaha. Di dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa auhallahu ilayya ma auha fa farada alayya 50 salah fi kulli yawmin wa laylah fanazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam faqala ma farada rabbuka ala ummatik qultu 50 salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia ingin wahyukan, lalu Allah memfardukan kepadaku sebanyak 50 salat, 50 waktu salat.
bagi setiap siang dan malam. Maksud setiap hari siang dan malam tu Allah Taala pada peringkat awal memfardukan sebanyak 50 waktu. Fanazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku turun bertemu dengan Musa sallallahu alaihi wasallam. Lalu Musa bertanya kepadaku, ma farada rabbuka ala ummatik? Apakah yang Tuhanmu fardukan ke atas kaummu? Qultu 50 salah. Aku mengatakan 50 waktu salat. Pada mulanya. Qala irji' ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummataka la yutiqun. Fa inna ummataka la yutiquna dhalik. Fa inni qad balautu bani Israil wa khabartuhum. Kata Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergilah kembali kepada Tuhanmu, minta kepada Tuhanmu itu keringanan. Kata Nabi Musa, minta kepada Allah keringanan supaya Allah ringankan lagi. Jangan 50 waktu, ia terlalu berat. Sesungguhnya umat kamu wahai Muhammad tidak akan mampu untuk melakukan perkara itu. Fa inni qad balautu bani Israil, kerana aku telah menguji Bani Israel wa khabartuhum, dan aku telah mencuba mereka. Maksudnya Nabi Musa bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah keringanan. 50 waktu ni berat kerana Nabi Musa berpengalaman bersama dengan Bani Israel. Nabi Musa minta berdasarkan pengalaman dia, dia tahu, dia dapat jangka umat kita tidak akan mampu. Qala faraja'tu ila rabbi faqultu ya rabbi khaffif ala ummati. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, aku kembali kepada Tuhanku, lalu aku mengatakan, ya Rabb khaffif ala ummati. Aku mengatakan, wahai Tuhan, berikanlah keringanan ke atas umatku. Fahatta anni khamsan. Maka Allah Azza wa Jal kurangkan daripada 50 tu, kurangkan 5. Faraja'tu ila Musa faqaltu hatta amni khamsa. Aku kembali kepada Musa, aku mengatakan kepada Musa, Allah mengurangkan kepada aku ni 5 waktu. Kata Nabi Musa, inna ummataka la yutiquna dhalik farji' ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembali Nabi Musa kata, sesungguhnya umat kamu tidak akan mampu buat perkara itu. Sesungguhnya umat kamu tidak mampu buat perkara itu, maka kembalilah kepada Tuhanmu, minta daripada dia keringanan. Maka kata Nabi SAW, falam azal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam hatta qala ya Muhammad innahunna 5 salawat kulla yawmin wa laylah likulli salatin 10 fadhalika 50 salah. Wa man hamma bihasanah falam ya'malha kutibat lahu hasanah fa in 'amilaha kutibat lahu 10 wa man hamma bi sayyi'ah falam ya'malha lam tuktab syai'a fa in 'amilaha kutibat sayyi'atan wahidah. Yang bermaksud, bila Nabi Musa kata minta daripada Tuhanmu keringanan, maka Nabi SAW kata, aku sentiasa ulang alik di antara Tuhan dan Musa. Bertemu Tuhan bagi diskaun, jumpa lagi Nabi Musa. Nabi Musa minta lagi supaya aku bertemu dengan Tuhan, minta kurang, sehinggalah, kata Nabi Muhammad SAW, sehinggalah apabila Allah Azza wa Jal, sehingga Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya aku memfardukan kepada kamu salat ini sebanyak 5 waktu setiap hari, siang dan malam. Bagi setiap salat itu ada 10 pahala. Fazalika 50 salah. Itulah yang dimaksudkan dengan 50 waktu. Maksudnya 50 waktu di peringkat awal tu Allah Ta'ala bagi 50 waktu. Tetapi dikurang sehinggalah dia menjadi 5 waktu, dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan walaupun 5 waktu, ya, walaupun 5 waktu pahalanya sama seperti 50 waktu, ya. Wa man hamma bihasanah, sesiapa yang niat nak melakukan perkara yang baik, falam ya'malha, tetapi dia tidak melakukannya, kutibat lahu hasanah, akan ditulis baginya satu pahala. Fa in amilaha,
Jika dia menuliskannya, kutibat lahu 10, akan ditulis baginya 10 pahala. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Sesiapa yang meniat nak buat satu benda yang jahat, falam ya'malha lam tuktab syai'a, tidak akan ditulis. Sesiapa yang fa in amilaha, kalau dia niat nak buat benda jahat dan dia lakukannya, kutibat sayyi'atan wahidah. Ditulis baginya satu dosa sahaja dan tidak diganda. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fanazaltu hatta intahaitu ila Musa sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Qala irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku turun sehingga aku bertemu dengan Musa alaihi salam dan aku memberitahu kepadanya, wahai Nabi Musa, kata Nabi, aku bagi tahu dekat Nabi Muhammad, aku bagi tahu dekat Nabi Musa, Nabi Muhammad bagi tahu Allah Taala telah mewajibkan hanya 5 waktu saja salat, hanya 5 waktu salat. Kemudian Nabi Musa kata, kembalilah kepada Tuhanmu, minta kurang lagi, minta diskaun lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah kembali kepada Tuhanku. Aku dah banyak kali dah jumpa Tuhan ni, minta kurang sehingga aku menjadi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di dalam hadis Isra dan Mi'raj ni Allah Azza wa Jal berikan kepada kita pada asalnya 50 waktu. Walaupun sebenarnya pada ilmu Allah memang nak bagi. Allah memang nak bagi pada kita 5 waktu sahaja. Memang dalam pengetahuan Allah semua tu, dalam takdir Allah semua tu, memang 5 waktu saja. Habis tu kenapa Allah Ta'ala bagi 50 pada peringkat awal? Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita betapa Allah Azza wa Jal bersifat rahmat kepada hamba-Nya, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dan minta kepada Allah berkali-kali, minta benda yang sama, diskaun demi diskaun demi diskaun, maka Allah memberikan diskaun, tetapi pahalanya sama seperti 50 waktu. Untuk kita kenang betapa Allah Subhanahu wa taala bersifat rahmat ke atas hamba-Nya. Maka sebab itu asalnya adalah 50 waktu, tetapi dikurangkan menjadi 5 waktu, tetapi dari sudut pahalanya, dari sudut pahala ia sama seperti mana 50 waktu sehari semalam. Ini merupakan keringanan dan merupakan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara-cara untuk melakukan salat sewaktu sebelum daripada waktu Isra dan Mi'raj tidak diketahui secara jelas di dalam riwayat hadis. Cuma yang kita tahu di dalam riwayat hadis disebutkan sebelum daripada pensyariatan salat fardu 5 waktu pada malam Isra tu, sebelum tu Nabi salat juga, tetapi kita tak tahu apa waktunya. Cuma yang kita tahu salat tersebut dalam satu rakaat ada 1 rukuk dan ada 2 sujud. Sebab itu saya sebut di situ, ada pun cara-cara salat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, maka ia tidak diketahui dengan jelas. Yang pasti ia mempunyai 1 rukuk dan 2 sujud. Ulama berbeza pendapat tentang salat sebelum daripada peristiwa itu kerana ketiadaan perincian tentangnya yang disebutkan dalam riwayat yang sahih. Maka ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Ulama beza pendapat dalam isu macam mana, berapa rakaat salat Nabi dan berapa waktunya. Sebahagian ulama berpendapat baginda hanya diwajibkan bersalat qiyamul lail dalam rakaat-rakaat yang tertentu. Qiyamul lail je Nabi salat. Ini sebahagian ulama seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnul Arabi di dalam kitab dia Al-Masalik. Begitu juga ada sebahagian ulama ataupun fuqaha yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalat 2 rakaat pada waktu pagi, yakni sebelum terbit matahari, dan 2 rakaat juga pada waktu petang sebelum terbenamnya matahari. Ini adalah pendapat Al-Harbi, juga dinukilkan oleh Ibnul Arabi dalam kitab dia Al-Masalik. Tetapi
Bagi saya, wallahu a'lam, tidak ada riwayat yang jelas menyebutkan perkara ini. Ini hanyalah pandangan para ulama. Sebab itu saya sebut di situ, cuma bagi saya tidak ada jawapan yang konklusif bagi isu ini kerana tiada perincian yang ada dalam hadis yang sahih berkaitan dengan masalah ini. Tetapi apa yang pasti, setelah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi didatangi oleh Jibril alaihi salam. Jibril bagi tahu Nabi tentang waktu salat, bermulanya bila, berakhirnya bila, dan Jibril alaihi salam mengajar Nabi salat dari sudut anggota, gerakan anggota, bacaan dan juga apa ni kita kata bilangan rakaat yang ada dalam salat tersebut. Tetapi setelah peristiwa itu, kata saya dalam buku ni muka surat 5, tetapi setelah peristiwa itu, malaikat Jibril alaihi salam datang dan memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai waktu salat, bilangan rakaat serta bilangan rukuk dan sujud dalam satu rakaat. Baik, itu dari sudut sejarah pensyariatan salat. Kita tengok kepada definisi salat. Baik. Soalan dia, saya pernah terdengar salat tu maksudnya doa. Apakah definisi sebenar salat dalam bahasa Arab? Baik, kalau kita tengok kepada biasanya lah kalau kita belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama ni ataupun ilmu fiqh ni, biasanya tok-tok guru bila dia nak mengajar satu-satu benda, contohnya zakat, contohnya haji, dia akan mulakan dengan definisi. Dan sebelum meletakkan definisi, dia akan sebut definisi pada bahasa dan definisi pada istilah. Jadi mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat, mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang macam keliru. Kenapa ada definisi bahasa dan kenapa ada definisi istilah? Saya nak huraikan supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak keliru lagi lepas ni, insya-Allah. Sebab dulu saya keliru. Jadi saya nak sebutkan, sebelum daripada datangnya syariat Islam, kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir yang Allah Taala utuskan membawa syariat Islam. Sebelum daripada wujudnya syariat Islam, akidah telah ada. Akidah Nabi bawa sama. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam sama. Nabi Adam bawa akidah yang sama, Nabi Isa bawa akidah yang sama, Nabi Musa bawa akidah yang sama, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam juga membawa akidah yang sama. Tak ada beza. Tetapi dari sudut syariat ada beza. Dari sudut syariat mempunyai perbezaan. Yang mana syariat inilah yang membezakan di antara nabi dengan nabi. Baik, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, Nabi membawa akidah yang sama dengan nabi-nabi terdahulu, cuma Nabi membawa syariat yang agak sedikit berbeza dengan nabi-nabi sebelumnya. Ada yang sama, mungkin ada yang sama, tetapi ada juga yang berbeza. Dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan syariat penutup yang membatalkan syariat nabi-nabi yang terdahulu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila Nabi membawa syariat, dan syariat ini merupakan syariat yang terakhir, syariat yang tidak ada sebelum ni. Sedangkan orang Arab telah bercakap Arab sebelum daripada diturunkan Al-Quran, sebelum Nabi mengucapkan hadis, orang Arab jahiliyah telah bercakap Arab. Dan perkataan-perkataan Arab digunakan. Apabila Nabi SAW datang membawa syariat Islam, Islam mengambil perkataan-perkataan, beberapa perkataan menjadikan perkataan-perkataan yang orang Arab dah guna sebelum ini dengan makna yang spesifik. Jadi sebab itu bila kita kata definisi haji, definisi zakat, definisi dan seumpamanya yang lain-lain lagi, kita kata definisi pada bahasa apa? Pada istilah apa? Kerana ada beza. Dari sudut bahasa, penggunaan orang Arab sebelum ia menjadi istilah. Tetapi apabila dia telah menjadi istilah yang khusus dalam syariat, maka pada waktu tu kita kena faham bahawa perkataan tu dari sudut istilah kalau kita berinteraksi dengan istilah di dalam syariat Islam. Baik, saya bagi satu contoh yang solat ni. Bila kita
sebelum solat kita ambil perkataan contoh, kita ambil perkataan haji umpamanya, ataupun kita ambil perkataan tayammum umpamanya. Tayammum dia berasal daripada perkataan tayammama. Tayammama yang bermaksud al-qasd, tujuan. Orang Arab bila dia gunakan perkataan tayammum ni sebelum daripada syariat Islam, dia akan guna untuk makna dengan makna tujuan lah, mencari sesuatu, minta sesuatu, tu tayammum. Tapi bila Islam datang, dia perkenalkan hukum tayammum, maka tayammum ni dia ada maksud yang spesifik, tidak seperti mana yang dimaksudkan oleh makna literal. Sama juga macam haji, sama juga macam zakat. Jadi salat pun sama. Salat ni tuan-tuan dan puan-puan dari sudut bahasa. Bila kita tengok salat dari sudut bahasa, perkataan salat telah digunakan oleh orang Arab sebelum daripada kedatangan syariat Islam. Apa makna salat dari sudut bahasa? Literal meaning. Ada beberapa makna. Sebab itu saya katakan perkataan salat telah digunakan lama oleh orang Arab itu sendiri sebelum salat itu difardukan ataupun dijadikan sebagai istilah yang khusus. Ia mempunyai beberapa makna. Yang pertama, makna salat di sisi orang Arab bermaksud ibadah khusus yang diketahui dalam Islam. Ini pertama, dalam agama. Yang kedua, Allah menggunakan perkataan salat dalam Al-Quran yang menunjukkan maksud tarahum, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Allah berfirman, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Surah Al-Baqarah ayat 157, Allah Taala kata mereka itulah, yakni orang-orang yang beriman, mereka itulah ke atas mereka itu salawat. Salawat berasal daripada perkataan salat, kata plural bagi salat, yakni rahmat daripada Tuhan, kasih sayang daripada Tuhan dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk hidayah. Yang ketiga, makna salat di dalam bahasa ialah doa. Allah Taala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Surah At-Taubah. Kata Allah, ambillah wahai Muhammad sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah yang boleh menyucikan mereka dan membersihkan mereka, dan selawatlah ke atas mereka. Sesungguhnya selawat kamu, salat kamu ke atas mereka merupakan ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Apa maksud salat kat sini? Maksudnya doa. Doa. Sebab itu dia kata fa inna salataka sakanul lakum. Sakanul lahum. Sesungguhnya doa Nabi ke atas mereka merupakan ketenangan bagi mereka. Baik. Ini surah At-Taubah. Manakala setelah berlakunya peristiwa Mi'raj, perkataan salat yang umum telah menjadi satu istilah yang khusus. Sebagai contoh, jika kita menyebut hadis ini sahih, sahih dalam bahasa Arab boleh jadi bermaksud sihat, boleh jadi bermaksud benar dan betul. Boleh dua-dua, boleh tiga-tiga. Tetapi dalam istilah ilmu hadis, hadis yang sahih mestilah memenuhi 5 syarat. Lalu baru boleh menjadi sahih. Jadi istilah sahih yang asalnya dari sudut bahasa makna sihat ataupun benar telah berubah menjadi makna yang spesifik dalam ilmu hadis. Bila sebut sahih, dia bukan hadis yang selalu makan ubat ataupun hadis yang tak ada diabetes. Kerana hadis bukan manusia, dia tak ada penyakit dari sudut penyakit fizikal. Tetapi hadis yang mencukupi 5 syarat. Baik, begitu juga dengan hadis dhaif, hadis hasan, gharib dan selainnya yang mempunyai makna istilah yang khusus dalam ilmu hadis, berbeza dengan makna literal. Oleh itu, saya kata kat situ, muka surat yang ke-8. Salat dalam istilah bermaksud perbuatan khusus yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apa dia? Salat ni apa? Perbuatan khusus. Perbuatan ni termasuklah perbuatan jiwa, perbuatan lidah dan juga perbuatan anggota. Merangkumi ketiga-tiganya. Kerana salat merangkumi tiga-tiga ni,
perbuatan yang merangkumi perbuatan jiwa, perbuatan lidah, perbuatan anggota yang lain yang khusus dimulakan, perbuatan tu dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Baik. Dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, yang bermaksud pengharaman salat itu adalah takbir dan penghalalan salat itu adalah salam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, yang mana Ibn Hajar mengatakan ia adalah hadis yang hasan. Cuma At-Tarifi mengatakan hadis ni dhaif, tetapi dari sudut makna hadis ni benar, iaitu yang dimaksudkan dengan perkara ini adalah bila kita takbiratul ihram saja, benda-benda yang tak dibenarkan ataupun benda-benda lain yang asalnya dibenarkan untuk kita buat telah menjadi tak dibenarkan. Sebab itu dia kata tahrimuhat takbir. Yang mengharamkannya adalah takbir. Apa maksud yang mengharamkannya? Yang mengharamkannya adalah bila kita angkat takbir je, sebelum daripada salat kita boleh bercakap. Bila lepas angkat takbir tak boleh cakap, batal salat kalau kita bercakap. Ataupun sebelum daripada salat kita boleh makan dan minum. Lepas kita angkat takbir salat tak boleh makan dan minum, kalau buat batal salat. Wa tahliluha taslim, dan penghalalannya adalah salam. Lepas bagi salam, benda yang tak boleh dibuat dalam salat dah boleh dibuat di luar salat. Iaitu makan boleh, bercakap boleh, buang air boleh, ketawa boleh dan seumpamanya. Baik. Hadis ni bermaksud perkara-perkara yang harus atau halal dilakukan sebelum takbiratul ihram menjadi haram setelah takbiratul ihram, seperti bercakap, makan dan perkara-perkara yang membatalkan solat. Sebab tu dipanggil tahrimuh. Sebab tu kita panggil takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan perkara yang halal sebelum daripada salat, dan kalau buat dalam salat boleh jadi membatalkan salat, jadi diharamkan. Lepas bagi salam jadi halal balik untuk bercakap. Baik. Kita masuk kepada perbahasan yang baru, iaitu hukum meninggalkan salat dengan sengaja. Apa hukum tinggal salat dengan sengaja? Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Meninggalkan salat ni ulama tak ada beza pendapat, ia adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama dan termasuk di dalam senarai dosa besar. Senarai dosa besar ialah meninggalkan salat. Kenapa tinggalkan salat dosa besar? Kerana tidak ada perkara yang besar selepas daripada tauhid yang Allah Ta'ala tuntut ke atas hamba yang bernama Muslim ni, melainkan salat. Lepas haja takbiratul ihram, lepas haja mengucap kalimah syahadah, dia kena salat. Sebab itu rukun Islam kata, asyhadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah. Di antara rukun Islam, yang pertama apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian baru datang fardu salat, yang mana tak ada benda lain nak dibuat, salat datang dulu, lepas tu baru benda-benda yang lain. Baik. Jadi tinggal salat dengan sengaja ni adalah haram, ia termasuk dalam dosa besar. Sebab tu saya sebut di situ, para ulama sepakat mengatakan hukum meninggalkan salat ialah berdosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Maksudnya setelah melihat orang-orang jahat itu di dalam neraka, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Orang-orang yang bersalah ataupun orang yang berdosa tu jawab, orang yang berdosa tu cakap, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan salat. Jadi salat ni benda besar. Siapa yang tak salat, dia berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Baik, itu sepakat. Tinggalkan salat dengan sengaja, dosa besar. Yang kedua, kita nak tengok kafir ke tidak orang yang tinggal salat ni. Kafir ke tidak orang yang tinggal salat. Okey, kita tengok kepada perbahasan yang berikutnya. Okey. Namun para ulama berbeza pendapat sama ada seorang itu jatuh kafir atau tidak sekiranya dia meninggalkan salat dengan sengaja. Berikut merupakan pandangan-pandangan tersebut. Yang pertama, jatuh kafir. Ni pendapat pertama. Siapa tinggal salat dengan sengaja,
ikut pendapat ni dia kata kafir. Ini pendapat golongan salaf sebelum kita masuk kepada pandangan ulama mazhab. Okey, pandangan pertama, pandangan ni dinukilkan oleh Ayyub As-Sakhtiyani dan beberapa golongan tabi'i. Antara dalil yang digunakan ialah hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal 'abd wa bainal kufri tarkus salah." Yang membezakan seorang hamba dengan kekufuran ialah dengan meninggalkan salat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi kalau ikut riwayat ni, dia kata yang membezakan seorang hamba dengan kufur ialah tinggalkan salat. Jadi tinggalkan salat jadi kafir. Dia tak bezakan. Tinggalkan salat macam mana? As long as you kita kata ignore salah, maka akan menjadi kafir. Ini pendapat yang pertama. Dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mengenai salat lalu bersabda. Nabi sebut tentang salat, Nabi kata man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu burhan wala nur wala najah wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Ubay bin Khalaf. Yang bermaksud hadis riwayat Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Yang bermaksud sesiapa yang memelihara salat, salat itu akan menjadi cahaya untuknya. Salat akan menjadi cahaya untuknya di hari kiamat. Ataupun di dalam dunia pun menjadi cahaya, iaitu dia akan menerangi jiwa orang yang melakukan salat dalam kehidupan dunia, mengawal perasaan dia, mengawal anggota dia, mengawal tindak tanduk dia. Wa burhana, dan menjadi bukti keimanan dia, wa najatan yaumal qiyamah, dan menjadi penyelamat kat dia, keselamatan untuk dia di hari kiamat daripada dia diazab kalau dia menjaga salat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, sesiapa yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu burhan wala nur wala najah, sesiapa yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapat bukti keimanan, dia tak akan dapat cahaya, dan dia juga tidak akan dapat keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, dan dia ni di hari kiamat nanti ma'a Qarun, akan bersama dengan Qarun, akan bersama dengan Haman, akan bersama dengan Fir'aun, dan akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Semua ni adalah orang-orang yang berdosa, orang yang kafir, orang yang memusuhi Islam. Sebab itu mereka mengatakan siapa yang meninggalkan salat kira kafir lah, sebab dihimpunkan bersama dengan puak-puak ni. Begitu juga riwayat daripada Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili, yang mana dia berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufur ghairas salah. Sahabat Nabi SAW tidak melihat sesuatu daripada amalan-amalan yang meninggalkannya menjadi kafir melainkan hanyalah salat. Ini hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih. So pendapat yang pertama kata apa? Pendapat yang pertama kata sesiapa yang melakukan perbuatan meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia menjadi kafir. Pendapat yang kedua, pendapat kedua ni adalah pendapat yang dinukilkan daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri dan juga pendapat Hammad bin Zaid yang merupakan guru kepada Abu Hanifah. Mereka mengatakan, meninggalkan salat dengan sengaja tidak menjadi kafir selagi mana dia tak mengingkari kefarduan salat. Pendapat ni disokong oleh ulama terkemudian seperti Ibn Hibban, At-Tahawi, Ibn Abdul Bar dan juga Ibn Qudamah. Ini kerana terdapat riwayat-riwayat yang mengatakan orang yang banyak melakukan dosa seperti meninggalkan salat serta tidak melakukan sebarang kebaikan akan diampunkan oleh Allah di hari akhirat nanti, dengan syarat orang tersebut mempunyai tiket ataupun akidah yang baik, akidah yang betul, akidah Islam, dan mengucap 2 kalimah syahadah. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak menjadi kafir kerana Allah boleh mengampunkan mereka. Kerana kalau mereka kafir, Allah Ta'ala sesekali tidak ampunkan mereka. Ini benda yang penting yang kita kena tahu. Ini kita sekarang tuan-tuan berada di muka surat 10 dan 11. Muka surat 10 dan 11. Baik. Pendapat ni kata,
Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ni pendapat Ibn Shihab Az-Zuhri dan juga pendapat yang dipegang oleh Hamad bin Zaid daripada golongan tabi'in. Dia kata, kalau tinggal salat dengan sengaja, dia tak jadi kafir. Selagi mana dia tak ingkar kefarduan salat. Selagi mana dia kata salat tu wajib. Tapi siapa yang tak salat? Aku malas. Dia tak menjadi kafir lagi. Buktinya apa? Di sana ada riwayat hadis yang menunjukkan orang-orang yang buat dosa besar, yang tak buat satu pun kebaikan, yang tak buat satu pun benda baik, bila mati Allah Ta'ala boleh ampunkan. Bila boleh ampun, maksudnya dia tak kafir lagi lah. Kerana orang kafir tidak layak mendapat keampunan. Ibn Hibban meletakkan pelbagai riwayat hadis dalam sahihnya untuk membuktikan bahawa kufur yang disebut dalam hadis akibat meninggalkan salat dengan sengaja bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama. Tadi kita dah baca dah. Kita dah baca dah pendapat yang pertama diambil literal. Dia kata bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Yang membezakan di antara seorang hamba dengan kekufuran ialah meninggalkan salat. Ibn Hibban kata kufur yang disebutkan di dalam hadis, yang disebutkan dalam hadis akibat meninggalkan salat dengan sengaja ni, dia kata bukan kufur yang terkeluar daripada agama. Dia kata antara hadis yang menunjukkan seseorang tidak kafir dengan meninggalkan salat dengan sengaja ialah hadis berikut. Kata Ibn Hibban, laisa fin naumi tafrit, innama tafrit ala man lam yusalli salah hatta yaji'a waqtu salatin ukhra. Yang bermaksud, tidaklah pada tidur itu ada kecuaian, kata Nabi. Tetapi kecuaian ialah bagi orang yang tidak salat sehingga datang waktu salat yang berikutnya. Maksudnya dia sengaja tinggal. Nabi kata kalau orang tu tidur, dia terlepas salat, dia tak dinama cuai sebab dia memang tak sedar. Jadi dia boleh qada. Tapi yang betul-betul cuai, yang betul-betul orang kata mengabaikan salat ni, orang yang tak salat, dia tak tidur pun, tapi dia tak salat, dia tinggal, dia lengah sehingga masuk solat yang berikutnya. Kata Ibn Hibban, hadis ni Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Kata Ibn Hibban beri komentar, muka surat sebelah tuan-tuan. Ibn Hibban memberikan komentar setelah meriwayatkan hadis ni, dia kata, fi itlaqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam at-tafrit ala man lam yusalli salah hatta dakhala waqtu salatin ukhra bayanun wadih annahu lam yakfur bi fi'lihi dhalik. إذ لو كان كذلك لم يطلق عليه اسم التأخير والتقصير دون إطلاق الكفر. Yang bermaksud, kata Ibn Hibban, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan cuai, bila Nabi melabelkan perkataan cuai kepada orang yang tak salat sehingga masuk waktu salat berikutnya, ia merupakan satu penjelasan yang sangat jelas. Ia merupakan satu bukti yang sangat jelas. Sesungguhnya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja ni tak jadi kafir dengan perbuatan tersebut. Jika kalau dia menjadi kafir, pastinya Nabi tidak akan menggunakan lafaz cuai. Sebaliknya Nabi akan guna perkataan kafir. Kerana perkataan kafir lebih dahsyat. Sepatutnya Nabi guna perkataan tu kalau betul-betul dia menjadi kafir. Okey, itu pendapat ulama-ulama yang awal, iaitu golongan tabi'in. Manakala pandangan empat mazhab, kita tengok empat mazhab. Empat mazhab kata apa? Empat mazhab sepakat mengatakan sesiapa yang ingkar dengan kefarduan salat. Tuan tengok muka surat 12. Empat mazhab sepakat mengatakan sesiapa yang ingkar dengan kefarduan salat, maka dia menjadi kafir. Maksud ingkar ialah apabila dia tidak mempercayai bahawa salat itu wajib. Kalau dia tak kata salat tu wajib, maka dia jadi kafir. Ya. Kita sebagai orang Muslim mempunyai dua tanggungjawab terhadap benda yang wajib. Bila ulama kata siapa yang tak salat, lepas tu dia kata salat tak wajib, dia kafir. Maknanya orang Muslim ni dalam bab salat ni ada dua tanggungjawab. Yang pertama, laksanakan perkara wajib. Itu pertama, kena salat. Yang kedua, mengakui dan mengiktiraf perkara wajib itu adalah wajib. Ada dua tanggungjawab kita. Yang pertama, kena salat, buat benda wajib tu. Yang kedua,
kena percaya benda tu adalah wajib. Baik. Sebagai contoh, jika seseorang itu membuat kajian dan membaca banyak bahan bacaan, lalu dia membuat kesimpulan bahawa solat zuhur itu adalah sunat, bukan wajib, maka dia jatuh menjadi kafir. Dia kata kalau solat zuhur tu bukan wajib, hanya sunat aja, ataupun solat zuhur ni makruh, maka dia menjadi kafir. Na'udzubillah. Begitu juga dengan perkara-perkara ijma' yang diketahui hukumnya oleh semua orang Islam. Sama ada orang awam, penuntut ilmu atau ahli ilmu, seperti mengakui pengharaman zina. Samalah. Kalau pengharaman zina, umpamanya dia kata zina mana je haram, zina ni makruh je, kafir dia. Kerana benda tu ijma' yang diketahui oleh semua orang Islam sepatutnya. Berikut merupakan pandangan mengikut 4 mazhab berkaitan dengan hukum meninggalkan salat dalam keadaan dia mengakui kefarduan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ulama 4 mazhab sepakat mengatakan bahawasanya sesiapa yang meninggalkan salat dalam keadaan dia mengingkari fardu salat, dia ingkar fardu salat, maka dalam keadaan tu dia menjadi kafir. Ini sepakat. Tetapi bagi orang yang meninggalkan salat kerana malas, sedangkan dia masih mengakui bahawasanya salat itu masih wajib. Cuma kalau orang tanya dia pasal apa hang tak solat, dia kata aku tahu solat tu wajib, tapi aku rasa malas, aku rasa macam tak ada mood pula nak solat. Maka dalam keadaan ni 4 mazhab kita tengok. Abu Hanifah kata apa? Ashab, yakni anak-anak murid Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawasanya Bismillah. Mereka mengatakan bahawasanya orang yang meninggalkan solat dalam keadaan dia mengakui solat masih wajib ke atas dia, cuma dia malas, orang macam ni tak kafir. Ini pendapat yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tahawi yang merupakan ulama hadis dalam mazhab Hanafi. Dia kata Abu Hanifah tidak membatalkan. Baik. Itu pendapat Abu Hanifah. Pendapat Imam Malik, pengasas mazhab Maliki. Imam Malik mengatakan tidak kafir apabila seseorang itu meninggalkan salat dengan sengaja selagi mana dia mengakui salat tu still wajib atas dia. Ibn Rushd menukilkan bahawa Imam Malik dan Imam Syafi'i mentakwilkan lafaz kufur dalam hadis tersebut dengan amalan orang kafir. So hadis-hadis yang dinukilkan oleh mereka yang kata kafir tu, hadis yang kata siapa yang tinggal solat kafir ni, mereka takwil. Mereka kata itu amalan orang kafir. Tak semestinya jadi kafir, tapi amalan orang kafir. Ya? Baik. Maksudnya perbuatan meninggalkan solat ialah perbuatan orang kafir walaupun pelakunya tidak kafir dengan meninggalkan solat. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan perkataan kufur dan penafian iman, tetapi ulama bersepakat mengatakan ia bukan kufur yang terkeluar daripada agama. Umpamanya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari yang mana kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhum kufur. Menghina ataupun mencela orang mukmin ataupun orang muslim adalah kefasikan dan memerangi mereka adalah kekufuran. Ulama sepakat mengatakan sesiapa yang bergaduh dengan orang Islam yang lain, dia tak menjadi kafir. Dia tak menjadi kafir. Tetapi hadis ni sebut kufur. Cuma ulama mentakwilkan perbuatan tu perbuatan orang kafir, kerana yang memerangi orang Islam ni hanya orang kafir saja. Terdapat riwayat daripada Imam Malik yang mengatakan orang yang meninggalkan salat kerana malas menjadi kafir, tetapi riwayat ini adalah dhaif daripada Imam Malik menurut Al-Imam Asy-Syanqiti ataupun Syekh Asy-Syanqiti di dalam kitab di Adwaul Bayan. Baik. Itu pendapat Maliki, tak kafir lagi. Pendapat mazhab Syafi'i, saya tidak menjumpai nas ataupun teks yang jelas daripada Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawa orang yang meninggalkan salat kerana malas itu menjadi kafir ataupun tidak. Ya, At-Tahawi menukilkan daripada Syafi'i. Tahawi ni ulama mazhab Hanafi. Dia menukilkan daripada Imam Syafi'i bahawa beliau, yakni Syafi'i,
meninggalkan berpandangan bahawa meninggalkan salat dengan sengaja kerana malas menyebabkan kafir. Ini pendapat yang dinukilkan oleh Al-Imam Tahawi. Cuma Imam Tahawi bermazhab Hanafi. Dia bukan mazhab Syafi'i. So ini tak kuat lah. Sepatutnya kita kena ambil daripada anak murid Imam Syafi'i yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Okey. Tetapi ashab, yakni anak-anak murid Imam Syafi'i, anak-anak murid Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir kalau tinggal salat kerana malas. Imam Syafi'i berkata, kalau tengok dalam nukilan Imam Syafi'i dalam ni yang paling jelas yang saya jumpa, lau anna rajulan taraka salatan hatta yamdiya waqtuha kana qad ta'arrada syarran illa ay ya'fu Allah. Kalaulah seseorang itu meninggalkan salat sehingga berlalu waktunya, sehingga keluar waktu, dia tinggal salat sehingga berlalu waktu, habis waktu, sesungguhnya dia telah mendedahkan dirinya kepada keburukan, kepada dosa, kecuali jika Allah ampunkan. Imam Syafi'i kata, siapa tinggal salat sehingga habis waktu, dia telah mendedahkan dirinya kepada sesuatu yang buruk, kecuali jika Allah ampunkan. Perkataan kecuali jika Allah ampunkan, ia merupakan isyarat yang jelas yang menunjukkan Al-Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja selagi mana dia mengiktiraf salat itu wajib atas dia. Sebab dia kata kecuali jika Allah ampunkan. Kalau orang tu kafir, tak layak dapat keampunan Allah. Bila Imam Syafi'i kata dia layak untuk dapat keampunan Allah dengan izin Allah, maka ini membuktikan bahawasanya dia ada iman lagi dalam jiwanya, cuma dia mendedahkan dirinya kepada keburukan. Kalau Allah ingin, kalau Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Jika Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh azab dia, menunjukkan dia ada iman lagi. Daripada kata-kata Imam Syafi'i ini dapat difahami secara makna tersirat bahawa orang yang meninggalkan salat tidak menjadi kafir selagi mana tidak mengingkari kefarduan salat. Ini kerana orang kafir tidak akan mendapat pengampunan daripada Allah. Kalau dia kafir betul, takkan dia dapat pengampunan. Imam Syafi'i pun tak akan kata kecuali jika Allah nak ampunkan dia. Apabila Imam Syafi'i mengatakan bahawa jika seseorang meninggalkan salat maka dia dalam bahaya kecuali jika diampunkan oleh Allah, maka ia jelas menunjukkan orang yang meninggalkan salat tidak kafir pada pandangan Imam Syafi'i. So 3 mazhab kata tak kafir. Kita tengok mazhab yang keempat, itu mazhab Hanbali. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu pengasas kepada mazhab Hanbali. Masyhur daripada Imam Ahmad mengatakan sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja menjadi kafir. So kalau ikut pendapat Hanbali yang masyhur, siapa tinggal salat dengan sengaja, walaupun dia percaya salat tu wajib, tapi dia tinggalkan juga, maka dia menjadi kafir. Riwayat yang kedua daripada Imam Ahmad mengatakan tidak kafir apabila beliau mengatakan iman berkurang dengan meninggalkan salat. Syekh At-Tarifi, seorang ulama yang hidup di zaman ni dan dia adalah di antara tokoh dalam mazhab Hanbali juga di Saudi, dia mengatakan sebenarnya Imam Ahmad berpandangan meninggalkan salat menjadi kafir, manakala riwayat kedua adalah kes terpencil, iaitu meninggalkan 1 ataupun 2 salat sahaja. Yang dikatakan menjadi kafir itu apabila meninggalkan salat banyak kali dan menjadi rutin setiap hari. Ini juga adalah pandangan Syekh Utsaimin. Syekh Ibnul Utsaimin juga berpandangan begini. Dia kata kalau tinggal 1 atau 2 salat tak jadi kafir lagi. Yang menjadi kafir kata Syekh Ibn Utsaimin ialah orang yang memang dalam jiwa dia tu tak ada langsung kehendak nak pergi solat, sedangkan dia mengaku dia Muslim. Tak ada langsung, dia tautin, dia pendam dalam jiwa dia memang tak mau solat setiap masa, maka dalam keadaan tu baru dia menjadi kafir. Yang kedua, tinggal salat itu mungkin kerana tersilap seperti seorang perempuan istihadah yang menyangka dirinya haid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dekat sini ada 2 pendapat mazhab. Pandangan yang pertama ialah pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja selagi mana dia percaya salat itu wajib, dia berada dalam dosa besar tetapi dia tidak menjadi kafir. Manakala pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali, mereka mengatakan tinggal salat dengan sengaja, walaupun percaya salat tu wajib,
tetapi bila dia meninggalkannya dengan sengaja dia menjadi kafir. Cuma mazhab ini berbeza pendapat. Ada yang kata kalau tinggal satu, sengaja tinggal satu solat pun menjadi kafir. Ada yang kata tinggal dua, ada yang kata tinggal sebanyak-banyaknya baru jadi kafir. Ini pembahasan khilaf dalam kalangan ulama. Tetapi pendapat yang saya pegang wallahu alam, saya berpandangan bahawasanya pendapat mazhab majoriti itu lebih tepat. Kenapa tuan-tuan? Kerana di sana ada riwayat yang sahih yang menyebutkan bahawasanya satu orang yang tidak melakukan apa pun kebaikan dalam hidup dia, cuma ada iman aja, solat tidak apa tidak dan melakukan dosa besar, bila dia bertaubat dan mati sebelum sempat dia melakukan salat, Allah Ta'ala terima taubat dia dan dia masuk ke dalam syurga Allah. Seperti mana kisah yang kita tahu sebelum ini. Kisah yang kita pernah baca sebelum ni, orang di zaman dahulu yang telah membunuh 99 orang. Dia dah bunuh 99 orang, nak taubat, tanya dengan orang tu kata tak mampu. Tak mampu pula. Tak ada ruang untuk taubat. Kau tak mampu lagi nak taubat, tak ada ruang dah. Kau ni berdosa besar. Dia bunuh orang tu cukup 100. Lepas tu dia tanya lagi orang lain, ada tak ruang untuk bertaubat? Orang tu kata ada. Dia suruh bertaubat dan dia suruh pindah daripada tempat dia. Orang ni pun pindah bertaubat. Bila bertaubat saja tuan-tuan dan puan-puan, sebelum dia sampai ke setempat yang dia nak pergi, Allah Ta'ala takdirkan dia mati. Bila dia mati, malaikat azab dengan malaikat rahmat bergaduh. Siapa nak ambil mayat dia? Siapa nak ambil roh dia? Kerana orang jahat ni roh dia diangkat oleh malaikat azab. Orang baik rohnya diangkat oleh malaikat rahmat. Jadi bergaduhlah sebab dia tak pernah buat benda baik. Dia tak pernah salat dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila bergaduh-gaduh, Allah Ta'ala suruh hukum lah. Sebenarnya bukan Allah Ta'ala tak ampunkan, saja Allah Ta'ala nak tunjuk bahawasanya Allah Ta'ala nak ampunkan dia. Akhirnya malaikat rahmat ambil roh dia dan dia diampunkan oleh Allah walaupun dia tidak buat apa-apa kebaikan. Ini bukti yang menunjukkan bahawasanya orang yang tidak salat, orang yang tidak salat, selagi mana dia mengakui bahawasanya salat itu wajib ke atas dia, maka dia masih lagi dikira sebagai Islam. Masih lagi dikira sebagai Islam. Cuma dia sedang melakukan dosa besar. Sedang melakukan dosa besar. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita tengok kepada perbahasan yang berikutnya. Hukum qada salat bagi salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Hukum qada salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Baik. Hukum qada bagi salat yang ditinggalkan. Okey. Salat yang ditinggalkan ni ada dua perkara. Salat yang ditinggalkan ni ada dua jenis. Yang pertama, meninggalkan salat kerana ada uzur, iaitu dia tinggalkan salat kerana terlupa atau tertidur. Kalau dia terlupa atau tertidur, yang ni tidak ada khilaf dalam kalangan ulama. Sesiapa yang tertidur, bila terjaga solat dah, waktu solat dah berlalu, ataupun dia terlupa, sibuk terlupa terus, baru teringat lepas habis waktu, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, dia perlu mengqada'kannya, wajib dia qada' berdasarkan kepada hadis Nabi SAW mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang sahih, yang bermaksud sesiapa yang tertidur daripada salat ataupun terlupa, maka hendaklah dia salat apabila dia ingat. Apabila dia ingat, dia kena salat. Bahagian yang kedua, ini tak ada khilaf. Yang kedua pula, kalau dia tinggal salat dengan sengaja, kena qada ke tidak? Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan majoriti ulama. Majoriti ulama, tuan-tuan tengok muka surat 16. Majoriti ulama mengatakan dia wajib untuk qada jika meninggalkan salat dengan sengaja, walau sebanyak mana bilangan salat yang dia tinggalkan. Dalilnya seperti hadis sebelum ini, iaitu hadis yang saya baca tadi. Hadis yang Nabi kata siapa tertidur atau terlupa, kena solat kalau dia ingat. Lepas dia ingat tu, dia kena solat terus. Mereka mengatakan, jika seorang yang terlupa atau tertidur pun wajib qada, apatah lagi orang yang tinggal dengan sengaja, lagilah kena qada. Okey. Inilah yang disebut
dalam istilah usul fiqh sebagai qiyasul aula. Apa qiyasul aula? Dalil sebut yang ni, bila dalil kata yang ni tak boleh, atas yang lebih teruk daripada tu lagilah tak boleh. Contohnya macam Allah Taala kata wala taqul lahuma uff. Jangan kamu mengatakan kepada ibu bapa itu uff. Kata uff pun tak boleh, kalau pukul lagi tak boleh, kalau tengking lagi tak boleh. Sebab tu saya sebut situ, inilah yang disebutkan sebagai qiyasul aula. Sebagai contoh dalam Al-Quran, Allah berfirman, janganlah kamu berkata uff kepada kedua ibu bapa. Maksudnya perbuatan atau perkataan yang lebih teruk daripada itu mestilah lagi dilarang sama sekali. Okey? Sebahagian mereka mengatakan hadis kewajipan qada salat ke atas mereka yang lupa itu hanyalah disebutkan kerana kebiasaan orang yang meninggalkan salat kerana lupa atau tertidur. Ia tidak bermakna jika meninggalkan salat dengan sengaja tidak wajib qada. So mereka mengatakan yang Nabi sebut lupa dan tidur tu itu keadaan biasa orang tinggal salat, begitulah. Nabi mention benda yang obvious. Nabi mention benda yang menjadi kebiasaan. Tak bermakna Nabi limitkan. Okey. Itu pendapat majoriti. Sebab tu kita biasa dengar yang tu lah. Siapa tinggal salat kena qada. Siapa tinggal salat kena qada. Walaupun dia tinggal salat dengan sengaja dia kena qada. Ini pendapat majoriti ulama daripada 4 mazhab. Okey, manakala ada satu lagi pendapat minoriti yang mengatakan tidak wajib qada bagi orang yang tinggal dengan sengaja. Pendapat ni disokong oleh Ibn Taymiyah, Ibn Rajab, Ibn Hazim, Hasan al-Basri dan juga Al-Humaidi. Mereka berpendapat dalil yang mewajibkan qada salat adalah bagi orang yang terlupa atau tidur. Mereka kata tak wajib qada kalau orang yang tinggalkan salat dengan sengaja. Yang wajib mereka ni kena bertaubat dengan taubat nasuha dan kena banyakkan salat sunat. Kerana apa? Ruang untuk qada dah tak ada. Sebab salat ni ada waktu dia. Bila terlepas waktu, maka habis. Tidak ada ruang untuk ditebus semula. Mereka kata gitu. Mereka kata, mereka berpendapat dalil yang mewajibkan qada salat adalah bagi orang yang terlupa atau tidur sahaja. Orang yang terlupa dan tidur merupakan orang yang tidak berdosa. Nabi kata boleh qada ke atas orang lupa atau tidur sebab dia orang tak berdosa. Menyamakan orang yang berdosa tinggal salat dengan sengaja dan orang yang tidak berdosa iaitu orang tidur atau terlupa dalam satu hukum adalah tak tepat bagi pandangan ni. Ini kerana orang terlupa dan tertidur tidak berdosa berbeza dengan orang yang meninggalkan dengan sengaja. So mereka kata mana boleh sama? Orang yang tidur dengan orang yang lupa dia tak ada dosa. Sebab tu ada ruang untuk dia orang ni qada. Sebab qada ni rahmat daripada Allah untuk kita tebus waktu yang telah lepas. Saya bagi contoh. Katalah satu jabatan. Tuan-tuan ni ketua jabatan. Tuan-tuan nak bagi beasiswa kepada pelajar-pelajar. Nak bagi beasiswa kepada pelajar-pelajar. Jadi tuan-tuan buka borang, boleh isi online ataupun boleh hantar borang hard copy kepada jabatan. Bermula daripada hari ini sampailah kepada 28 Februari. Jadi bila buka tu ramai orang hantar. Bila 28 Februari bertamat, masuk 1 Mac, tarikh tutup. Waktu untuk isi, waktu untuk mohon dah tutup. Tiba-tiba datang satu orang. 1 Mac dia datang. Dia kata, "Tuan, saya nak minta Tuan budi bicara Tuan untuk benarkan saya mohon." Kita pun tanya, kenapa lambat? Kita dah buka permohonan ni pada bulan 1 lagi. Tapi kenapa awak lambat? Dia kata, saya sakit Tuan. Saya sakit. Ataupun internet saya tak ada. Saya tak mampu. Melainkan baru semalam. Saya pun kelang kabut. Hari ni baru saya boleh isi. Ada ruang tak untuk budi bicara? Mungkin ada. Tapi kalau satu orang datang, dia kata, "Tuan, saya datang nak minta supaya Tuan benarkan saya untuk hantar pada tarikh ni." Kita kata, "Tarikh dah tutup. Kenapa awak lambat?" Dia kata, "Sebenarnya Tuan, saya tak ada uzur apa. Saya saja je memang tunggu hari ni. Saya tunggu waktu ni habis. Baru saya nak hantar. Ada ruang tak untuk budi bicara?" Mungkin tak ada ruang. Maka mereka mengatakan, golongan ni, dia minoriti ni kata gitulah. Orang yang tinggal dengan sengaja ni, dia bukan lupa. Dia tak tertidur. Tapi kalau orang tanya, "Solat weh?" Alah. Dia saja tunggu sampai waktu habis. Maka dia tak layak untuk mendapat rahmat Allah.
Ibn Rajab mengatakan, tidak ada satu nukilan pun daripada sahabat mahupun tabi'in mengenai qada salat jika ditinggalkan dengan sengaja, kecuali daripada An-Nakhai. Oleh itu, mereka mengatakan tidak wajib qada ke atas orang yang sengaja meninggalkan salat kerana tidak ada dalil khusus yang menyebutkannya. Sedangkan hukum qada perlu datang dan dibuktikan dengan dalil. Contohnya, mengapa orang perempuan yang haid wajib qada puasa tetapi tidak wajib qada salat? Jawapannya, qada puasa bagi perempuan haid terdapat dalil yang menyuruhnya, manakala qada salat tidak mempunyai dalil yang mewajibkannya. Jika ada persoalan, orang yang tidak sengaja pun wajib qada salat, apatah lagi orang yang sengaja meninggalkannya. Mengikut pendapat minoriti ini, mereka mengatakan dibolehkan untuk qada salat adalah satu rahmat daripada Allah. Firman Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman dengan suatu ketetapan yang ditentukan waktunya. Maksudnya, menunaikan salat pada waktu yang telah ditetapkan merupakan suatu pahala yang besar, sehingga Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidak ada seorang pun hamba yang ingin menghampirkan diri kepadaku, dia nak hampirkan diri kepadaku yang lebih aku suka, melainkan dia buat benda yang aku wajibkan ke atas dirinya. Perkara yang Allah paling suka dalam ibadat ialah perkara yang fardu, dan pelakunya mendapat pahala yang besar. Oleh itu, solat fardu hendaklah ditunaikan mengikut waktu yang ditetapkan. Allah memberi rahmat kepada orang yang tidur dan terlupa kerana mereka tidak sengaja. Lalu mereka boleh tebus balik dengan mengqadakkan salat yang ditinggalkan. Ya. Salat yang tinggal. Tetapi orang yang sengaja meninggalkan salat disebabkan malas dan sebagainya, sepatutnya tidak boleh untuk menebus balik tawaran yang disediakan kerana sifat sengaja mereka. Jadi perkara yang perlu dilakukan oleh mereka yang tinggal salat dengan sengaja ialah bertaubat dengan taubat nasuha dan memperbanyakkan salat sunat. Salat sunat. Baik. Tarjihan saya melihat kepada dalil keduanya berdasarkan penilaian saya, wallahu alam, saya berpandangan pendapat minoriti ini lebih kuat dari sudut dalil. Tetapi saya tidak nafikan kalau sesiapa yang mengikut pendapat majoriti ini lebih selamat. Cuma kalau kita nak pegang kepada pendapat minoriti yang kata tak wajib qada, kita boleh pegang, tetapi kita tidak perlu memperlekeh pendapat orang yang kata wajib qada kerana mereka adalah mazhab majoriti ulama. Begitu juga pada siapa yang pegang kepada mazhab majoriti ulama, tidak perlu untuk menuduh orang-orang yang berpegang kepada mazhab minoriti ini sebagai orang yang sesat, terkeluar daripada ahli sunnah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kedua-duanya adalah pandangan yang diiktiraf di dalam mazhab ataupun di dalam daerah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah jika ada kesempatan kita bertemu lagi. Okey, saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Baik. Ada yang bertanya tentang ni buku, saya pakai buku apa? Saya pakai buku ni Saya pakai buku Q&A salat mudah lagi sunnah yang saya tulis sendiri. Kalau siapa-siapa nakkan buku ni, insya-Allah kita akan baca buku ni lah sampai habis. Insya-Allah jika ada kesempatan, siapa yang nak boleh pergi ke Shopee. Ustaz Hadi Akmal ada stok lagi, aku tak silap, tapi tak banyak. Jadi kena cepatlah. Jika siapa yang ingin. Siapa yang tak mau pun tak apa. Boleh dengar je syarahan saya. Baik. Ui, banyaknya. Sekejap ya tuan-tuan. Banyak sangat ni, saya kena baca satu-satu. Mungkin lepas ni kalau nak tanya soalan, maybe boleh direct kepada saya terus supaya saya boleh tengok. Sebab ini dah bercampur-campur soalan ni. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Nak tanya, pada tahiyat awal ada selawat tak di penghujungnya? Terima kasih. Okey, tahiyat awal iaitu tasyahud awal lah, kita panggil tasyahud awal, yang berada pada rakaat yang kedua bagi solat zuhur dan solat maghrib. Solat zuhur, maghrib dan isyak. Zuhur, asar, maghrib dan isyak ada tasyahud awal. Subuh tak ada tasyahud awal. Okey.
adakah tasyahud awal tu ada selawat di ujung, Allahumma salli ala Muhammad? Ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Majoriti ulama kata tak ada, hanya sekadar Allahumma at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. Kita baca sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja, tidak ada selawat, terus bangun. Manakala pendapat mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab dia mengatakan bahawasanya disunatkan untuk membaca selawat ketika mana tasyahud awal, tasyahud awal. Dia kata sunat. Okey, dia kata sunat. Berdasarkan pendapat dia ni ada riwayat di dalam hadis, ya. Tetapi riwayat tersebut tidak sahih pada pandangan ulama mazhab. Ulama-ulama hadis. Jadi pendapat yang mengatakan adanya selawat, disyariatkan selawat sewaktu tasyahud awal itu adalah pendapat yang dinukilkan daripada mazhab Asy-Syafi'i, tetapi pandangan itu tidak diterima oleh majoriti ulama disebabkan riwayat hadis yang dinukilkan dalam masalah ini adalah hadis yang dhaif. Demikian yang disebut oleh pengkaji-pengkaji moden hari ini, iaitu Syekh Saleh bin Utsaimin dan juga Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Okey, tetapi mereka juga mengatakan bahawasanya pendapat yang kata tak ada selawat ni, kalau dia selawat juga maka tidak menjadi masalah kerana selawat adalah sesuatu yang baik. Wallahu a'lam. Saya tengok lagi kalau ada soalan yang lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ni ada soalan yang berkenaan dengan menangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah batal salat semasa saya sujud? Saya minta supaya diampunkan dosa, Rabbighfirli, beberapa kali, lalu saya menangis. Baik. Di dalam hadis Nabi SAW juga ada menangis dalam salat. Bahkan para sahabat mengatakan Nabi SAW ni dia menangis sehingga dalam salat sehingga dengar seperti orang kata apa? Menggelegak ataupun kita panggil mendidihnya air, bunyi glub-glub. Iaitu Nabi SAW menangis dalam salat. Cuma para ulama mengatakan bahawasanya kalau dia menangis tu disebabkan oleh kerana dia tak boleh kawal diri dia, disebabkan dia insaf dan seumpamanya, itu tidak membatalkan salat. Kecuali kalau menangis itu, tangisan itu terzahirnya dua huruf. Mereka mengatakan dua huruf. Kalau terzahir dua huruf daripada mulut dia, maka yang tu boleh membatalkan salat. Ini menurut pendapat mereka lah. Dia kata kalau terzahir daripada suara dua huruf, tidak itu membatalkan salat kerana dua huruf dikira sebagai kalam, kerana dalam solat tak boleh kalam. Tetapi kalau biasanya orang menangis ni dia tak terzahir pun padanya dua huruf, kerana biasanya menangis ni dia hanya sebab dan mengalirkan air mata je. Wallahu a'lam. So tidak membatalkan salat, insya-Allah. Dulu saya di sekolah agama ada belajar apabila hendak keluar daripada solat, yakni ingin membatalkan salat atas sebab-sebab tertentu, seperti menjawab panggilan ibu atau emergency, hendaklah memberi salam ke kanan untuk keluar daripada salat. Adakah amalan ini adalah pendapat sebahagian ulama dan ini tak salah. Kerana dalam hadis yang kita baca tadi, wahtahlilu at-taslim, Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibn Majah, walaupun ulama berbeza pendapat tentang hukumnya, tapi ada sebagai ulama yang menerimanya dan mereka mengatakan yang menghalalkan sesuatu yang dilarang dalam solat itu dengan memberi salam. Sebab tu dia kata bagi salam lah, walaupun solat tu nak dibatalkan. Tetapi pendapat sebahagian ulama yang lain, dia kata bila kita nak batalkan, maka tak perlu untuk bagi salam. Tak perlu, kerana salam berlaku hanya di selepas daripada tasyahud akhir. Ini dua pendapat. Ada yang kata disyariatkan, ada yang kata tak disyariatkan. Tapi pendapat yang saya pegang, wallahu a'lam, tidak disyariatkan. Tetapi kalau ada orang yang nak berpegang dengan pendapat yang kata disyariatkan, itu tak ada masalah, kerana benda ni benda ijtihad. Wallahu a'lam. Adakah ada sembahyang sunat seperti hajat, istikharah, taubat, tahajud dan lain-lain? Okey. Yang pertama saya kata, salat sunat seperti istikharah ini ada dalam hadis. Salat sunat tahajud ada dalam hadis. Salat sunat taubat juga ada dalam hadis. Yang menjadi pertikaian dalam kalangan ulama, ya,
ialah salat hajat. Tetapi salat hajat secara umumnya ada, cuma dia salat sunat yang tidak ada kaifiat yang khusus. Semua hadis yang berkaitan dengan salat hajat dengan kaifiat tertentu seperti baca surah tertentu dan seumpamanya, ini tidak sahih semuanya. Tetapi kalau ada orang dia nak buat salat, dia nak ada hajat, dia salat sunat untuk meminta hajat sesuatu kepada Allah, disyariatkan dia untuk melakukan sesuatu. Ya, baik. Satu lagi Ustaz, macam mana nak kuatkan minda untuk menghafal? Saya pun, ingatan saya pun tak kuat. Saya pun jenuh, struggle nak menghafal. Tidak ada ruang untuk kita menghafal, melainkan kita kena ulang selalu. Barulah kita boleh hafal. Sebab kadang-kadang saya ni pun banyak juga lupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi itu perlu 2 kali atau sekali? 2 kali, tuan-tuan. 2 kali. 2 kali bukan sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila kita musafir dan sepanjang hari kita duduk dalam hotel saja, adakah kita salat qasar dan jamak atau qasar sahaja tanpa jamak? Atau boleh pilih salah satu? Okey. Pendapat ulama yang sahih, apabila seseorang itu bermusafir dan cukup kilometernya, 2 marhalah, 80 km dan ke atas, ini pendapat yang saya pegang lah, ada yang kata 85 dan ke atas. Saya pegang 80 dan ke atas boleh. Ini pendapat yang dinukilkan daripada Syekh Uthman Shibir, seorang ulama daripada Jordan. Dia kata 80 dan ke atas boleh dah untuk qasar dan juga jamak. Baik. Orang yang bermusafir digalakkan untuk qasar dan dibolehkan untuk jamak. Tetapi di antara jamak dengan tak jamak, bagi orang yang bermusafir, tak jamak afdal. Di antara qasar dengan tak qasar, qasar afdal. Kecuali kalau dia solat di belakang orang yang tak bermusafir, dia wajib untuk tak qasar. Boleh faham Orang yang bermusafir, dia digalakkan, afdal bagi dia salat qasar. Kecuali kalau dia solat di belakang imam yang tak musafir, wajib dia tamam. Contohnya dia pergi masjid, imam tu tak musafir, imam solat penuh, dia wajib solat penuh di belakang imam kalau dia follow imam tu. Okey, tapi kalau dia tak follow imam tu, imam dia pun musafir, afdal untuk dia qasar. Kerana Nabi SAW solat qasar sepanjang musafir dia. Tetapi adakah jamak dengan tak jamak afdal? Sebenarnya diberi pilihan, cuma tak jamak afdal. Kalau jamak dibenarkan. Jadi kalau duduk dalam hotel, nak jamak ke tak jamak? Tak jamak afdal daripada jamak. Tapi kalau jamak, tidak menjadi masalah, ia tetap dibenarkan. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Adakah perkataan Islam itu memang dah wujud sebelum zaman Rasulullah? Sudah. Sudah wujud sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Kerana Islam tu sendiri tuan-tuan, Islam tu sendiri bermaksud kita panggil submission. Kita panggil submission to God. Menyerah diri kepada Tuhan. Jadi semua nabi-nabi menyerah dirinya kepada Tuhan. Ini yang tanya tentang selafaz niat apa semua ni tuan-tuan, insya-Allah saya akan jawab kemudian ya. Saya akan jawab kemudian bila sampai kepada waktunya nanti kita akan ni. Kalau ramai yang tanya soalan-soalan yang kita akan bincang pada masa akan datang. Ini baru kuliah pertama. Jadi sabar-sabar tuan-tuan, jangan begitu cepat sangat. Nanti tak ada apa kita nak belajar nanti. Laptop saya ni pun dah hang dah ni. Dia tak boleh gerak. Saya tak boleh nak baca soalan. Adakah boleh tafsir Al-Quran dari ilham? Tafsir Al-Quran perlu ada kaedahnya tuan-tuan. Dia memerlukan kepada ilmu-ilmu alat. Ilmu bahasa Arab, ilmu bayan, ilmu balaghah, ilmu sunnah, dan juga ilmu tafsir itu sendiri berdasarkan riwayat-riwayat. Kena ada ilmu-ilmu ni. Berdasarkan ilham semata-mata tanpa ada alat-alat yang lain tidak memadai. Ya. Doktor, kalau terbaca tahiyat awal sampai habis, adakah batal solat atau boleh disambung solat sampai habis dan baca tahiyat sampai habis sekali lagi? Maksud ni, mungkin soalan ni maksudnya adalah dia nak baca tahiyat sampai habis tu maksudnya tahiyat sampai ke selawat lah kan. Kalau dia baca sampai macam tu, solat dia tidak batal. Cuma di dalam hadis Nabi SAW tidak lama duduk untuk tasyahud awal. Nabi tak lama duduk. Itu disebut dalam hadis riwayat Muslim. Nabi duduk tak lama. Sekejap je Nabi duduk, menunjukkan tidak ada panjang, tidak ada doa, tidak. Sebab itu majoriti ulama tak ada selawat tasyahud awal ni. Dia hanya sampai syahadah saja. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah. Lepas tu bangun. Tapi kalau dia terbaca sampai ke habis, sampai selawat Ibrahimiyah pun dia baca, tidak batal solat dia, tidak batal. Boleh teruskan solat. Wallahu a'lam. InsyaAllah soalan talfiq, ada soalan talfiq ni kita akan jawab pada akan datang nanti. Bila masuk bab tu nanti kita akan bincang insyaAllah. Sebab nanti saya akan huraikan juga.
Ini baru kelas yang pertama. Ustaz, apa hukum selawat seperti selawat tafrijiyah dan sebagainya, menggunakan mikrofon seperti masjid sehingga dengar di kawasan berdekatan? Pertama sekali, selawat tafrijiyah ni dia bukan satu selawat yang Nabi SAW ajar. Cuma dalam lafaz itu, dia sebenarnya selawat ni tak ada masalah kita nak lafaz macam mana selagi mana ada lafaz Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Itu lafaz selawat. Tetapi kalau kita nak sambung lepas-lepas tu dengan lafaz doa, tu tak ada masalah. Cuma yang menjadi perbahasan dalam kalangan ulama ialah apabila dalam selawat tafrijiyah ini ada lafaz salatan tanfariju bihal qurab, kan? Yang mana ya Allah selawatlah ke atas Nabi Muhammad dengan satu selawat yang boleh untuk melapangkan benda yang sukar. Jadi bukan bihi tanfariju bihi al-qura, iaitu dengan Nabi Muhammad itu, dengan keberkatan Nabi Muhammad itu boleh melapangkan segala benda yang sukar. Jadi lafaz ini adalah lafaz yang diperdebatkan oleh para ulama kerana boleh tak kita bertawassul dengan Nabi selepas Nabi wafat. Boleh tak kita bertawassul dengan Nabi lepas Nabi wafat? Ini berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Dalam kalangan ulama sendiri berbeza pendapat. Pendapat yang saya pegang ialah tidak disyariatkan lagi kerana bertawassul kepada Nabi selepas Nabi wafat tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Bukhari. Bila masuk zaman pemerintahan Umar tidak lagi bertawassul dengan Nabi, sebaliknya Umar bertawassul dengan Abbas. Kerana tawassul dengan orang soleh ni maksudnya doa orang soleh yang kita mohon kat dia supaya dia berdoa untuk kita. Manakala sebahagian ulama mengatakan still boleh. Jadi sebab itu ada perbahasan dalam kalangan ulama. Tetapi tuan-tuan, kalau nak keluar daripada khilaf, kita tukar bihi kepada biha. Bihi itu dengan Nabi Muhammad, dengan tawassul Nabi Muhammad. Tetapi kalau dengan biha, kita tukar. Biha maksudnya kita dengan selawat, yang mana kita tukar daripada tawassul kepada Nabi Muhammad lepas Nabi wafat, yang menjadi khilaf dalam kalangan ulama, tukar kepada kita bertawassul dengan amal saleh, iaitu biha tu kembali kepada selawat. Kita selawat ke atas Nabi, dengan selawat tu kita minta Allah Ta'ala untuk mudahkan kesukaran kita. Jadi bertawassul dengan amal saleh tidak ada khilaf dalam kalangan ulama ahli sunnah mengatakan ia dibenarkan. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Jadi tuan-tuan, saya kira cukuplah sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Ya, jadi masih ada lagi yang bertanya kat mana nak beli buku saya ni. Boleh beli melalui Shopee, tuan-tuan. Pergi tengok kepada Ustaz Hadi Akmal punya akaun di Shopee. Dia di antara sahabat saya lah yang banyak menjual buku saya. Dia ni ada syarikat pustaka sunnah ke apa ke, saya pun tak ingat dah, ya. Oleh kerana tu insya-Allah kita akan jumpa pada masa-masa yang akan datang. Jika ada kesempatan, saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Nur Islam Academy kerana menganjurkan majlis pada malam ini. Banyak sangat soalan, saya tak dapat jawab semua. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.